الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam yang penuh barakah ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang wakil Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Timbalan Nazir, EJK Masjid, para muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, apa khabar semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, seronok jumpa hari ini. Alhamdulillah, setelah berapa purnama kita tidak bersua. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah Allah Ta'ala pinjamkan pada kita, dan semua nikmat yang Allah Ta'ala pinjamkan ni dapat sama-sama kita manfaatkan. Pinjaman yang akan kita pulangkan satu hari nanti pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Pemilik kepada barang yang kita pinjam ni siapa dia? Allah Ta'ala pemiliknya ya. Jadi bila mana namanya barang yang dipinjam, sudah tentu kita akan kembalikan semula kepada pemiliknya, iaitu Allah Ta'ala. Dan bila mana kita pulangkan pinjaman ni ya, maka sudah tentu ya Allah Ta'ala akan bertanya, pada apakah kita gunakan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala pinjamkan pada kita ya. Jadi Alhamdulillah, kita sama-sama memanfaatkan segala bentuk pinjaman daripada Allah Ta'ala ni dengan melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan istiqamah kita buat taat sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ketika kita dijemput pun kita dalam keadaan sedang melaksanakan ketaatan, insya-Allah ya. Baik tuan-tuan, ada 3 perkara sebelum kita mula pengajian kitab kita ni ya. Yang pertamanya, saya mungkin sebelum isyak ataupun isyak saya terpaksa berhenti ya, sebab ada satu kuliah lepas isyak, peraikan guru-guru. Ada satu surau ni ramai guru-guru dekat situ, dekat Subang Bistari ya. Jadi diorang buat kelas pengajian lepas isyak ya, sebab lepas maghrib kita orang nak berehat Ustaz. Macam cikgu ni lepas maghrib dia nak berehat ya. Jadi lepas isyak start pengajiannya ya. Jadi terpaksa beredar, mungkin sebelum azan isyak tu saya terpaksa beralih ke sana lah, Subang Bistari ya. Yang keduanya, dekat tangan tuan-tuan semua ada satu iklan kurban. Ada ini khusus kepada tuan-tuan yang mungkin rasa kalau korban dekat tempat kita ni agak mahal sikit, pilihan yang lainnya kita buat dekat Kemboja lah, RM400 ya, RM400 ya. Ataupun boleh jadi kita dah buat dekat sini tapi anak-anak kita tak buat lagi. Anak-anak kita yang dah akil balik tak buat lagi korbannya ya. Jadi boleh sarankan pada mereka, anak-anak yang baru nak bekerja, baru cari nafkah, kalau ada rezeki yang lebih tu maka buatlah korban
dekat Kamboja harganya RM400. Iklan. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil semua pun tak ada masalah juga. Kambing nak ambil, lembu pun nak ambil, tu tak ada masalah lah. Jadi itulah sekadar melaksanakan tuntutan fardu kifayah dalam pengiklanan ibadah kurban, insya-Allah ya. Yang ketiganya tuan-tuan, siapa yang nak ikut saya buat umrah bulan 10 nanti. Ya, bulan 10 nanti, akhir bulan 10 insya-Allah saya ada pimpin jemaah buat umrah. Asalnya adik-beradik je yang minta saya pimpin dia orang untuk buat umrah. Jadi akhirnya dah lalang kita bawa adik-beradik kita open sekali lah pada orang ramai. Ya, jadi tanpa menggunakan syarikat travel, ni kita sendiri je tuan-tuan, termasuk dengan kos pengangkutan ya, umrah 3 kali, ziarah dan sebagainya, kosnya RM6,800. RM6,800 ya. Murah sebab apa? Sebab kita tak terikat dengan travel agent ya. Tapi perjalanan dia macam tuan-tuan ikut travel agent jugalah ya. RM6,800 11 hari 9 malam. Tu biasa kita hari ni 12 hari 10 malam. Tapi kita tengok tiket tu, sekali dapat Jumaat dekat Mekah, sekali dapat Jumaat dekat Madinah, tapi jumlahnya 11 hari 9 malam ya, RM6,800. Itu bulan 10. Kita terhad 17 orang je. Satu bas boleh muat 40 orang, tapi kita nak bawa 20 je tuan. Ya, tapi saya nak bawa 17 ya, bawa 17 orang. Jadi berbaki lagi berapa, 7 orang ke 6 orang lebih kurang ya. Tuan kalau berminat bolehlah bagi tahu saya, insya-Allah ya. Baik. Jadi kita masuk pengajian kita tuan-tuan ya, oleh kerana dah lama dah tinggal kitab ni. Jadi ada lipatan tak? Muka surat berapa? Ada lipatan tak? Kitab siapa yang ada lipatan? Muka surat berapa kita belajar itu? Ada tak? Tak ada kan? Kan? Kitab pun macam baru-baru baru lagi kitab ya, masya-Allah tabarakallah ya. Tuan-tuan, kitab ni dah habis digunakan tau. Kitab yang tuan-tuan pegang tu dah habis digunakan dekat Surau Jengidin, dekat Bukit Kapar sana tu. Ya, jadi oleh kerana dah habis pengajiannya, jadi saya minta izin untuk ambil kitab yang diwakafkan tu untuk dimanfaatkan dekat sini pula ya. Jadi mungkin kalau tak ada lipatan tu kita saya ingat tapi takut lupa tuan-tuan ya. Itu yang walaupun kitab nipis jadi lama lah habisnya. Sebab apa dia ulang-ulang selalu ya. Jadi yang saya ingat tuan-tuan, kita itu sampai kepada berjalan kaki ke masjid. Jadi yang tu dah habis dah rasanya mengumandangkan azan mungkin. Ya, kau tengok ni muka surat 5 tuan-tuan. Muka surat 5 ya, mengumandangkan azan. Ada tak siapa-siapa buat lipatan ke situ? Ada tak? Kalau tak ada tuan-tuan, ijtihad kita bersama lah kot ya. Jadi kita mulakan dekat situ, insya-Allah, mengumandangkan azan. Apakah dia pahala kecil tapi pahalanya besar sangat, masya-Allah. Pahalanya besar sangat. Ya, sehingga yang disebut oleh Nabi SAW, kalau tak rebutlah benda ni, masya-Allah, rugi kita ya. Antara salah satunya apa dia? Mengumandangkan azan ya. Baik. Azan adalah amalan kecil yang berpahala besar. Setiap muslim perlu menghafal bacaan azan. Ya, kita semua perlu menghafal lafaz-lafaz ataupun kalimah-kalimah azan itu sendiri. Kena tahu tuan-tuan. Jangan sampai kita ni jadi orang muslim yang tak tahu. Tuan-tuan kalau tengok ada satu video yang viral akhir tahun lepas ke awal tahun ni hari tu ya. Orang Hawaii tuan-tuan, azan dekat Hawaii sana tu. Ada masjid tuan-tuan yang azan tu orang Hawaii. Ya, badan sadu ya, gaya rambut macam tu, pakai pagoda tu. Tapi bukan pagoda putih lah, pagoda ada lah Lepas tu pakai kain tak silap. Azan dia tuan bunyi Hawaii lah, bunyi lahjah sana lah, bunyi taranum sana. Ya, nak bunyi taranum macam kita mungkin tak sampai taranum kita dekat sana tu ya. Tapi dia azan cara dia. Tapi orang Hawaii pun tuan-tuan hafal kalimah azan, tak tersalah, tak tersasul pun, masya-Allah. Kalau orang Hawaii pun boleh hafal kalimah azan, tak kau Melayu tak boleh kan? Malu tuan-tuan ya. Jadi tak dapat tidak, azan ni semua orang kena tahu. Semua orang kena tahu ya. Bagi tuan-tuan yang misal kata ada melaksanakan solat fardu dekat rumah, ya, contoh kita buat ketetapan beberapa solat fardu kita akan buat dekat masjid, dan untuk ta'allum, untuk belajar ya, kita selaku ketua keluarga, maka kita sendiri yang nak mengajak ahli keluarga kita dengan cara melaksanakan solat fardu berjemaah dekat rumah katakanlah. Jadi kita pun pilih sepakat dengan isteri kita, dengan anak-anak, okey, isyak, subuh, abah nak semua solat dekat masjid yang lelaki. Sebab apa isyak dengan subuh? Sebab Nabi pernah sebut orang munafik ni dia lemah untuk melaksanakan 2 solat fardu.
Ya, solat fardu isyak, solat fardu subuh, diorang ni bermalas-malas dalam melakukan dua solat fardu ni. Ya, jadi kat mana diorang pilih solat ni? Dekat rumah. Ya, maka kata si ayah ketua keluarga kita lah cakap, ya, kita beritahu untuk isyak dengan subuh, maka kita sama-sama solat dekat masjid. Yang lain waktu lain bang, waktu lain abah nak didik korang solat berjemaah dekat rumah. Katakan dia, ya. Jadi bila mana kita buat ketetapan nak buat dekat rumah, apa antara amalan yang tak sepatutnya kita tinggal? Ni, lakukan azan. Lakukan azan walaupun kat rumah kita. Sebab apa? Kerana di situ akan dilaksanakan solat fardu berjemaah walaupun bersama dengan keluarga. Ya, maka lawankanlah azan dekat rumah. Jadi anak lelaki kita berapa orang? 3 orang buat giliran tuan-tuan. Buat giliran solat fardu 5 waktu. 3 solat fardu kita solat dekat rumah, 2 waktu kita solat dekat masjid. Ya, 3 tu apa dia? Zuhur, asar dengan maghrib. Katakanlah tuan-tuan, anak lelaki kita berapa orang? 3 orang. Latih dia orang untuk melakukan azan. Sebab apa ni? Nak ambil ganjaran kelebihannya. Ya, mungkin tuan-tuan teringat balik macam mana kita solat fardu berjemaah dekat rumah waktu PKP hari tu. Ada azan tak? Ada azan. Ada kan? Ada kan? Mungkin kalau anak dia semua perempuan, si ayah itulah kena azan. Ayah kena azan, anak semua perempuan. Ya, jadi ayah lah kena azan. Ya, artinya ayah dia pun boring, asyik abah dia azan. Akhirnya azan juga tapi guna kaset tuan-tuan. Dia malas azan sebab asyik dia tuan-tuan. Ya, akhirnya guna kaset untuk azan. Ya, terpulang tuan-tuan. Jadi kalau dapat melakukan kalimah azan, kita akan sebut apakah ganjaran pahala dia, masya-Allah. Ya, maka untuk mendidik anak-anak, isteri, keluarga kita, maka kita pilih berapa waktu solat fardunya dekat rumah untuk ngajar juga. Ya, supaya bila mana training dekat rumah tu berjaya, kita bawa dekat masjid jadi contoh pada orang lain, masya-Allah. Jadi anak-anak kita solat kat masjid sempurna solatnya. Sebab apa? Kita dah ajar solat fardu dekat rumah, macam mana cara pelaksanaannya. Ya, baik. Jadi walaupun dekat rumah, lakukan azan. Lakukan azan. Tak ada speaker ustaz, bukan syarat sah azan tu kena ada speaker. Ya, tak perlu ada corong speaker kat luar ni, masya-Allah. Tak perlu tuan-tuan. Ya, lakukan azan, tak ada masalah. Ya, baik. Jadi apakah ganjarannya? Azan adalah amalan kecil yang berpahala besar. Setiap Muslim perlu menghafal bacaan azan ataupun kalimah azan. Berikut adalah bacaan ataupun kalimah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, itu ya. Jadi setiap kalimah tu diulang sebanyak 2 kali tadi. Ya, baik. Itu orang yang melakukan azan. Yang jawab azan lain pula. Ya, pada kita akan sentuh apakah kelebihan mendengar kalimah azan pula, masya-Allah. Ya, baik. Jadi peluang mendapatkan pahala mengumandangkan azan tidak hanya terbuka kepada para muazzin di masjid-masjid. Ya, bukan kata mesti Bilal dia lakukan azan, tapi oleh kerana dia yang dilantik jadi Bilal, dia bolot pahala tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok muka Bilal, tuan-tuan kena rasa cemburu ataupun iri hati. Aku dengkilah dengan kau. Sebab apa ni? Pahala azan ni dia dapat banyak tuan-tuan. Dia pula bila azan tu tak toleh belakang, betul lah, toleh depan je lah. Azan kan, speaker, mikrofonnya ke depan je dia azan, masya-Allah. Pahala dia macam mana? Kita akan sentuh nanti. Besar pahala dia ni. Besar sangat pahala dia, masya-Allah, kan? Sebab tu yang pernah kita cerita dulu tu, apa dia, Bilal bergaduh dengan imam, bergaduh dengan Tok Siak tu kan. Ingat ke? Ingat cerita tu? Tak ingat Tak ingat cerita seorang penceramah datang ceramah, ya, tiba-tiba Bilal ni tak puas hati dengan Pak Imam. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Pahala imam, pahala Bilal, mana lebih besar? Bilal tak puas hati dengan imam. Ya, dia tahu dah. Bilal kita dah belajar dah. Bukan sebabnya tempat lain tuan-tuan, tempat lain. Dia belajar kitab ni. Kelebihan ni, masya-Allah. Pahala imam, pahala Bilal mana lebih besar ustaz? Kata penceramah jemputan tu, pahala paling besar pahala imam. Imam kalau tak ada, siapa jadi imam? Siapa jadi imam? Besar ni pahala imam. Imam pula tuan-tuan, antara kenapa pahalanya besar ni, takbiratul ula. Kelebihan makmum boleh takbiratul ula, besar pahala takbiratul ula ni. Takbir yang selepas imam angkat takbir sebelum imam baca surah. Maka ketika dalam tempoh doa iftitah tu, di antara tempoh tu siapa angkat takbir dah dikira takbiratul ula. Takbir yang pertama selepas imam angkat takbir, pahalanya besar. Jadi makmum ni akan dapat pahala besar kerana imam. Jadi imam ni pahala macam mana besar? Yang kedua tuan-tuan, waladhdallin, imam baca Fatihah waladhdallin tu, asbab kerana waladhdallin tadi imam pun sebut amin,
amin imam bertepatan dengan amin malaikat, makmum pun sambut semua amin tu. Apa kelebihannya? Dosa-dosa kecil dia yang sebelum tu digugurkan oleh Allah Ta'ala sebut amin dia. Masya Allah. Jadi makmum dapat ganjaran tu dengan sebab imam. Dia besar kali imam. Bilal tak puas hati. Bilal tak puas hati. Ustaz, saya sejawapan Ustaz salah. Bilal yang belajar ada diploma pendidikan tuan. Bilal ni Masya Allah. Jawapan Ustaz tu salah saya rasa. Itu yang betul jawapannya apa? Yang betulnya pahala Bilal. Pahala paling besar pahala Bilal. Ustaz tak baca ke hadis Nabi? Ada sebut dia. Bilal kalau tak azan, imam pun tak datang. Oh, punya betul. Bilal kalau tak azan, imam pun hari ni cuti. Masjid cuti. Kenapa? Tak dengar bunyi azan. Padahal speaker rosak tuan-tuan. Bilal azan kat cermin, kat luar biasa je. Imam tak dengar, dia ingat ke cuti. Imam tak datang. Masya Allah. Jadi kata muazzin begitulah jawabnya. Ustaz tu pun tukar tuan-tuan. Tukar jawapan. Kalau betul-betul lah, pahala imam sikit, pahala Bilal lagi banyak. Masya Allah. Dia Tok Siap pun nak nama juga. Takkan imam dengan Bilal, ya aku tak macam tak ada peranan lah aku ni kan. Dia pun angkat tangan. Tok Siap lah angkat tangan. Ustaz, pahala Siap pula macam mana? Pahala Tok Siap dengan pahala Bilal pula, mana lebih besar? Kata Ustaz tu, saya dah sebut tadi pahala Siap, pahala Bilal. Pahala Bilal lagi besar. Kan disebut hadis Nabi pula. Dia, Ustaz, saya rasa jawapan Ustaz tu salah. Ini Siap yang ada diploma juga tuan. Ada diploma juga ni, Masya Allah. Mengaji Tok Siap ni. Jawapan Ustaz tu salah. Kenapa? Kata Ustaz tu yang betulnya apa? Yang betulnya pahala Tok Siap. Sebab apa tadi Ustaz tu? Ustaz, sebab Tok Siap lah Bilal dapat masuk ke masjid. Kunci ni semua saya pegang ni. Kunci ni semua saya pegang. Kalau saya tak buka pintu ni Ustaz, Bilal tak dapat masuk, imam pun tak dapat masuk. Sebab saya diorang dapat masuk ni. Betul kata Ustaz tu. Oleh kerana itu merupakan asbab pada Tok Siap. Kalau macam tu pahala paling besar pahala Siap. Ya, jemaah confuse. Jemaah confuse. Mana satu Ustaz ni? Kejap imam, kejap Bilal, kejap Siap. Anak jemaah biasa. Angkat Ustaz, saya pening kepala Ustaz, mana satu yang betul? Kejap imam, kejap Bilal, kejap Siap. Kata Ustaz tu tiga-tiga salah dah. Tiga-tiga jawapan tu salah pun Ustaz. Kata Ustaz tu pahala paling besar ialah pahala orang yang buat masjid. Kalau tak ada masjid, imam tak ada, Bilal tak ada, Siap pun tak ada, kamu pun tak ada, kata Ustaz tu. Marah Ustaz tu dah tutup majlis tutup rupa-rupa tuan-tuan pahala paling besar pahala orang buat masjid. Masya Allah. Ni kapet tuan-tuan tu kawan pahala besar ni. Ni dana masjid kita tuan-tuan cukup kan? Dana masjid kita cukup kan tuan-tuan? Masya Allah. Itu pahala paling besar. Tuan-tuan bayangkan, asbab kerana terbina ni masjid, tanggungjawab imam tu dapat dilaksanakan yang kita sebut tadi. Imam bila jadi imam, dia baca waladhdallin pahala tadi. Masya Allah. Sampai ulama ulama dia bincang pasal tu tuan-tuan. Para alim nampak bincang. Sekiranya ada kata para alim ulama di antara kamu yang mengatakan tak ada dosa langsung. Ni sebut pasal amin tadi. Amin. Kelebihannya apa? Semua dosa-dosa kecil digugurkan. Contoh, kata para, sekiranya kamu membayangkan kamu tak ada dosa langsung, adakah menjadi sia-sia kamu menyebut amin? Sebab apa? Kerana ganjaran dia ialah dosa-dosa kecil diampunkan. Wah, dosa kecil dah tak ada dah. Dosa besar pun tak ada langsung. Dia macam sia-sia je sebut amin. Sebut tapi tak dapat ganjaran. Rugilah sebut. Kalau kita beranggapan begitu, apa kata para ulama? Allah Ta'ala akan tukar bentuk ganjaran tu dengan turunnya rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebesar mana rahmat terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Asbab kerana masjid terbina, imam ada, Bilal ada. Bilal paling kita sebut apa ganjaran Bilal. Bilal ada tuan-tuan, Tok Siap ada, jemaah semua pakat ada ni. Saf pertama jadi ada. Sebab apa? Terbinanya masjid. Sebab tu tuan-tuan, pahala paling besar kata penceramah tu, pahala orang yang buat masjid. Insya-Allah di kapek dah siap dah, pada masjid pula kita siapkan insya-Allah. Baik. Jadi peluang mendapatkan pahala menggunakan azan ni bukan hanya tertumpu kepada para muazzin di masjid. Ia juga terbuka kepada semua orang, tidak mengira tempat sama ada di hutan, laut, sawah dan padang pasir. Kat mana pun kita berada tuan-tuan, walaupun mungkin kita berseorangan. Pada kita sentuh dalil. Walaupun kita berseorangan. Tuan-tuan kalau tengok dalam Riyadhus Shalihin juga ada sebut. Walaupun dia merupakan seorang pengembala kambing. Dia merupakan pengembala kambing, beradanya itu dekat padang pasir. Tuan-tuan, jadi takkan dia nak balik. Dia kambing baru sampai kat padang pasir, alamak dah masuk zuhur, takkan nak patah balik tuan-tuan. Maka dia akan solat dekat sana. Walaupun bersendirian, disaksikan oleh kambing-kambing. Sunat juga untuk dia melakukan azan. Sebab apa? Nak rebut ganjaran ni. Tuan-tuan bermusafir dengan keluarga. Tuan-tuan
tak dapat berhenti dekat redar, berhenti tak mana-mana lah katalah tuan-tuan ya. Jadi nak solat ni ya, kena juga lakukan azan, sunat juga untuk melakukan azan. Sebab apa? Ni dah dapatkan ganjaran tadi, tu disebut tu. Dia tak tertumpu dekat masjid, tak tertumpu dekat surau. Kat mana kita berada nak melaksanakan solat, maka berkesempatan untuk melakukan azan, azanlah. Tapi jangan dekat-dekat habis waktu tuan-tuan, kita baru nak solat jamaah takhir. Jamaah takhir tu pula waktu nak habis, duk gaduh nak azan juga. Elok-elok azan tu merangkap azan maghrib sekali tuan. Waktunya habis ya. Jadi kalau nak habis waktu tak perlu dah, tinggalkan azan ya. Jamaah takhir kita waktu tu masih ada, sempat azan, iqamah, masya-Allah ya. Sebab apa? Nakkan ganjaran tadi ya. Baik. Abdullah bin Abdul Rahman menceritakan Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, aku melihat kamu menyukai kambing di padang pasir. Disebut tadi ya. Sekiranya kamu sedang mengembala kambing ataupun berada di padang pasir lalu mengumandangkan azan, kuatkan suara azan ya, walaupun hanya setakat kambing je tuan. Kambing ni tengok apa kelas, kambing tengok aku azan ya. Mungkin kalau orang tengok dia azan, suara azannya lunak merdu sedap ni, masya-Allah. Setakat kambing je azannya sengah biasa-biasa juga, kambing ni pun ya, kambing ya. Jadi cara macam mana nak bagi suara azan tu sedap walaupun ada kambing tuan-tuan? Live record macam ni live record, live walaupun ada kambing tapi aku ada ni live kan ya. Azan orang pakat dengar, kambing dengar, orang pun pakat dengar juga, masya-Allah atau kalau dia nak rasa seronok azan itulah ya. Baik. Jadi walaupun berada di padang pasir, kuatkan azanmu. Jin, manusia dan apapun yang mendengar suaramu menjadi saksi pada hari kiamat atas azan yang kamu kumandangkan. Maka Abu Sa'id berkata, aku mendengar itu daripada Nabi SAW. Dan hadis yang lain Nabi sebut apa dia? Semua makhluk sama ada yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, ketika berada di padang mahsyar nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan pernah melakukan azan. Sebab tu sunnahnya apa dia? Sunnah dan sunatnya perlu menguatkan suara azan tu. Kuatkan suara tu. Sebab apa? Sebab apa nak kena kuat? Sebab nak bagi ramai orang dengar ni. Nak bagi ramai makhluk, banyak makhluk mendengar lontaran suara azan kita. Kalau surau masjid tuan-tuan, speakernya bagus, ya, kalau boleh beli yang bagus, yang bagus. Ya, masjid kita ni ada speaker okey. Dah pernah meletup pun high pitch ni, azan dia tarik kuat sangat, pecah speaker, pecah, masya-Allah, tabarakallah. Maknanya tuan-tuan speaker tak bagus, Bilal tu yang bagus ya. Jadi kena tukar speaker baru, yang bagus ya. Sejauh mana lah elok yang beli speaker tu siapa dia? Bilal tu sendiri. Sebab kau yang nak pahala lebih kan, Bilal yang nak pahala lebih, Bilal lah kena beli speaker. Pilih speaker yang bos-bos punya, masya-Allah Sejauh mana lontaran suara dia tu, semua makhluk sama ada bernyawa ataupun tidak bernyawa tuan. Ya, kita kalau yang bernyawa ni banyaklah kita boleh nampak ni, yang nampak-nampak yang bernyawa ni lah ya. Jadi yang kecil-kecil halu-halu serangga unggas ya. Kemudian yang tak bernyawa ni apa dia? Habuk-habuk, debu-debu tuan. Nampak? Tak nampak? Boleh kira? Tak boleh kira. Rumput-rumput yang ada dekat luar masjid, tuan-tuan boleh kira tak boleh? Batu-batu yang ada dekat tempat parking tu, boleh kira tak boleh kira? Air kolah tuan-tuan, boleh kira tak boleh kira? Makhluk yang bernyawa ke yang tak bernyawa ke jadi saksi depan Allah Ta'ala. Masya-Allah. Sebab tu Bilal dekat akhirat nanti tuan-tuan berlagak dia. Bilal dekat akhirat itu berlagak tuan-tuan, masya-Allah, mentang-mentang bahawa besar, layak dia berlagak. Masa tu tak ada niat tawaduk dah. Apa tak tawaduk langsung, tak belajar tasawuf ke? Tuan-tuan dekat akhirat memang tak ada kan. Akhirat tuan-tuan, mana yang patut berlagak memang kena berlagak, memang berlagak. Allah Ta'ala sebut, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun mereka yang terima buku catatan amalan dengan tangan kanan mereka, ya, apa kata? Fayaqulu, berkatalah mereka yang terima buku catatan dengan tangan kanan. Maknanya apa? Orang ni orang soleh, orang baik. Fayaqulu, berkatalah mereka dengan penuh rasa bangga tuan-tuan, umqra'u kitabiyah, sebut ya, dalam surah Haqqah Allah Ta'ala sebut cerita pasal tu. Sampai dia dapat buku catatan tangan kanan, toleh belakang. Toleh ni ramai ni, jin, manusia semua jadi saksi, menyaksikan dia terima buku catatan tangan kanan. Scroll lah ke. Kalau kita anak-anak kita kungfu tuan-tuan, scroll, cuma scroll. Belagak kau, masya-Allah. Tengok cameraman dulu, dapat tu, tengok cameraman dulu ni, masya-Allah. Di frame kan, frame kan, gantung dekat rumah ni. Anak aku pernah kungfu, cuba kau tengok tu ya. Jadi kita terima buku catatan tangan kanan, berkatalah fayaqulu umqra'u kitabiyah. Inilah buku catatan amalan aku ni. Dia tunjuk tuan-tuan.
Yang kita yang duk terkucil bawah ni tengah takut sebab apa? Buku catatan amalan kita belum terima lagi ni. Ni face to face dengan Allah Ta'ala ni, yang terima buku catatan amalan ni. Dia dah lepas lega dia, belagak dia kan, terima buku catatan yang tangan kanan. Bilal dekat akhirat dia belagak betul, Masya Allah. Sebab apa? Dia tak payah bersaksi dengan amalan yang dia lakukan, tak payah. Ya Allah, kerja aku muazzin, tak payah. Ya, semua makhluk tu yang menjadi saksi. Wahai Allah, betul fulan bin fulan melakukan azan. Debu pun cakap, ya Allah, dia azan. Ya, unggas-unggas menjadi saksi, betul ya Allah, dia azan dia. Masya Allah. Ya, jadi berapa banyak bentuk ganjaran pahalanya. Seluas mana, sebanyak mana, seramai mana makhluk yang mendengar, maka itulah bentuk ganjaran dia ketika berada depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, bila kena ikhlaskan niat Allah. Ya, nampak ganjaran tu, azan sebab nakkan ganjaran, tak apalah. Ya, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, walaupun ulama tasawuf dia tidak mengizinkan. Ya, tapi tak apa. Dari segi perbahasan fiqh tak ada masalah tuan-tuan. Ya. Jadi kita azan sebab apa? Nakkan ganjaran yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Tak apa. Ya, yang penting jangan azan kerana makhluk, jangan. Itu dah syirik. Kalau azan kerana makhluk tuan-tuan, hukumnya syirik. Sebab apa? Dalam pelaksanaan ketaatan kita menduakan niatnya. Ya, pertama niat mulut sebut kerana Allah, niat kerana Allah, waktu yang sama terselit tujuannya untuk makhluk, maka hukumnya adalah syirik. Ya, sedangkan syirik ya, yang merupakan antara dosa yang besar. Ya, baik. Kemudian apabila azan dilaungkan, maka syaitan lari sambil terkentut-kentut mendengar azan. Ya, di dalam hadis disebut turak-turaknya apa? Turuk kentut. Ya, syaitan berlari sambil terkentut-kentut. Tapi tuan-tuan kalau tengok kawan-kawan ketika azan dia berlari sampai terkentut, tuan-tuan jangan kata dia syaitan betul kau. Sebiji macam syaitan. Sebab apa? Orang azan je kalau lari masuk bilik air terkentut ya. Tak, itu dia sebab ni perut tuan-tuan. Perut dia ada masalah. Tuan-tuan jangan cakap dia tu syaitan tuan-tuan. Masya-Allah ya. Baik. Jadi ketika azan berkumandang, syaitan akan lari sambil terkentut-kentut ya, sehinggalah ia tidak mendengar suara azan sejauh mana. Rupanya lepas azan, kita mana ni? Surau berdekatan, masjid berdekatan. Belah sana kan? Surau. Ha? Ya, ada. Suara azan sana dengar tak sini? Dengar? Boleh dengar? Boleh ya? Saya mungkin ya. Dia syaitan dia akan cari. Kat Malaysia tu syaitan tu leceh makan. Syaitan, Malaysia tu banyak surau lah. Surau banyak, masjid banyak. Kau nak lagi kat mana? Masuk di isyak kejap lagi ni, bersaut-saut ni suara azan ni. Ya, berlari lah kau jauh-jauh sambil terkentut-kentut. Sebab apa terkentut ni? Takut sebab. Tuan-tuan mungkin pernah tengok apa tu, kita bila sembelih kambing sampai kambing tu terberak tuan-tuan. Ya, ada yang terkencing. Ya, orang yang kena rumah gantung pun ada macam tu. Ya, terkucil tuan-tuan. Takut ya. Syaitan sampai terkentut-kentut tuan-tuan. Ya, sebab apa? Takutnya dia dengar suara azan tu, masya-Allah. Ya, siapa yang azannya maka syaitan akan lari sampai terkentut-kentut. Sebab itulah kalau ada kena gangguan apa-apa tuan-tuan, antara ruqyah yang kita buat apa dah? Lakukan azan. Ya, itu kalau kata ada orang tu tak reti lah. Sementara nak tunggu ustaz yang berubat datang rawat anak kita ke isteri kita. Saya baru ni terima satu panggilan telefon. Tapi sebab kita malas tuan-tuan. Saya lah malas. Pukul 1:30 pagi ada orang telefon. Ya, saya pandu mesti emergency. 1:30 mesti emergency tuan-tuan. So kita angkat lah. Ada apa-apa bila kita tu angkat. Assalamualaikum. Ya bang, ada apa? Ustaz, anak saya kena rasuk. Aduh, nak suruh datang ke rumah dia lah tu. Hati saya lah. Datang macam ni lah bang, kata load speaker. Buka speaker kat luar. Ustaz nak buat apa? Saya nak azan. Ustaz sekarang pukul 1:30. Dia kata kita nak azan macam azan solat tu. Tak, ni antara salah satu kaedah rawatan ni apa dia? Azan lah kata azan. Azan ya. Jadi sebelum azan tu kita bersembang dengan makhluk tu. Tuan-tuan, tengah bersembang ni elok. Orang awam, tasik puteri. Ya. Jadi tengah bersembang ni elok boleh bercakap. Elok boleh bercakap. Tuan-tuan, bila kita nak azan, dia ganggu frekuensi tu. Bunyi. Oh, jadi saya tak lepas habis azan, bang, dengar tak azan? Tak dengar Ustaz. Gangguan bunyi. Bersembang balik dengan makhluk yang kacau anak dia tu. Makhluk tu suka dengan anak dia, tak tahu sebab apalah. Dia tak nak tinggalkan ya. Kemudian kita baca lah 3 kali. Kita baca tu nak ajar pada abang tu lah, si ayah tu. Buat macam tu je bang. Buat macam tu. Kalau agresif, relax sekejap. Ya, relax sekejap. Kemudian baca balik. Nampak agresif, relax sekejap. Lama-lama kawan tu akan penat. Makhluk tu pun dah penat kan tuan. Dia depan kita belagak je, acah-acah je. Bila kita baca dia buat padahal dia penat tuan ya. Jadi baca agresif sangat, kita relax. Ya, baca lagi agresif, kita pun relax sekejap ya. Jadi lama kelamaan tidurlah tuan tu, insya-Allah. Rupanya betul.
Ya, jadi lepas kita azan, kita tunjuk cara dia baca simple dia. Muawwizatain tuan-tuan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan hafal kan? Hafal, tempat lain tak hafal tuan. Masjid lain tak hafal. Kita hafal sini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Muawwizatain, 2 ayat pelindung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, amalan Rasul, tuan-tuan hafal tak? Hafalan amalan Rasul dan juga la yukallifullah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu ayat tu power tu. Kata Nabi, siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu cukuplah bagi dia. Ulama pun kaji, ulama pun tafsirkan, terjemahkan. Yang dimaksudkan cukup tu apa dia? 2 ayat tu mampu menjadi pelindung kita daripada segala bentuk gangguan. Baca. Tuan-tuan hafal. Tempat lain tak hafal. Tu seorang masjid ni tu. Masya Allah. Tuan-tuan, amalan semua kita tahu ni, Masya Allah. Jadi ini emergency yang simple-simple ni. Dua kul, kalau berfalak, kalau berbinas. Dan juga 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Selain daripada ayat kursi. Hafal juga kan? Hafal juga. Dahsyat, Masya Allah. Baik tu je. Kita pun ajar begitulah. Ustaz, semua yang ayah tu dia hafal juga. Memang dia hafal tak? Ya? Kita sebut macam tu lah. Kita sambung tidur dia kan. Saya sambung tidur lah. Penat 1:30 nak pergi rumah dia, Masya Allah. Tak pergi kita. Jadi kita ajar dia, Masya Allah. Baik. Jadi azan tu antara langkah. Sebab apa? Syaitan akan lari sampai tertentu. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan, sekiranya manusia mengetahui pahala dalam azan dan saf pertama. Dalam hadis Riyadhus Shalihin pun ada disebut. Ya, sekiranya kamu tahu, kata Nabi SAW, mereka yang melaungkan azan dan mereka yang berada pada saf yang pertama setiap kali nak melaksanakan solat. Azan dan juga berada pada saf yang pertama. Ya, tuan-tuan, saya tengok suasana saf pertama ni tuan-tuan dekat Al-Aqsa. Ya, tuan-tuan kalau ada duit lebih, tuan-tuan ziarah Masjid Al-Aqsa. Ya, walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan tak perlu ziarah sebab ekonomi dikuasai oleh Zionis, tuan-tuan. Ya, tapi secara apa orang kata, itu khilaf di kalangan mereka. Ya, Yusuf Qaradawi pun qaul jadid dia, pendapat lama dia mengatakan tak payah ziarah Al-Aqsa. Pendapat terbaru dia ziarah lah. Ya, sebab apa ni? Nak bagi ada ruh. Biar kita semua ada ruh untuk sampai satu masa nanti Al-Aqsa ni kita akan bebaskan, Masya Allah. Ya. Tuan-tuan, kalau pergi dekat Al-Aqsa ni, pintu kota tu tuan-tuan, dia buka 5 minit, bukan 5 minit, 1 jam sebelum azan. 1 jam kita pergi azan subuh. Saya bawa jemaah saya untuk pergi tu, ya. Sampai dekat pintu luar kota yang dibina oleh Saudi Arabia, ya. Nak masuk tuan-tuan, kunci. Yang pegang kunci tu siapa tu? Zionis pegang apa? Tentera Israel yang pegang kunci tu. Bukan Tok Siap pegang, bukan. Tok Siap pegang kunci dalam masjid. Ini masjid kunci luar tu dia pegang. Tuan-tuan, masa tu ada kes nak masuk dekat Al-Aqsa tu, ada cerita panjang sikit lah. Jadi semua pintu ditutup, satu pintu je buka. Kita ni 1 jam sebelum subuh dah datang nak pergi masjid, buang tepiat, tuan-tuan. Sini bang dia 1 jam sebelum subuh kita masjid ada. Tok Bilal ke Tok Siap je kat sini. Masya Allah, datang awal kan. Orang lain tak datang, tunggu azan. Ni 1 jam. Seronok tuan-tuan. Sampai kat pintu ni, rupanya dah ramai dah orang. Aku ingatkan aku boleh ngawal. Rupa orang Palestin dah tunggu ni. Orang apa tu Al-Aqsa dah tunggu ramai dah. Masya Allah. Tuan-tuan, lambat 5 minit je dah digegar di pintu tu. Orang Palestin gegar ni. Sebab apa? Rupanya dengan tentera Zionis tak boleh tunjuk muka. Tak payah nak sesenyum, tak payah tak. Dia senyum kat kita buat sengih, buat biasa je. Ya, dibuka lah pintu tu. Buka je pintu, pakat berlari ni. Berlari sebab apa? Rupanya nak berebut saf yang pertama 1 jam sebelum subuh. Masya Allah. Berebut. Kita orang ni jalan dengan liang kangkung, tuan-tuan. Sebab apa? Tak tahu punya dia berlari tu nak berebut saf pertama. Sebab apa? Kita pun dah 1 jam awal kita confirm lah dapat saf pertama ni. Tak dapat pun lah. Saf ketiga tuan. So pertama dia dah penuh dah. Bukan penuh dengan orang, penuh dengan tanda. Ni, ada letak air mineral, ada letak kopiah, ada letak tasbih, ada letak cincin, ada letak kursi, gigi palsu. Tak adalah. Gigi palsu tak ada kan. Letak tanda punya. Ya, orang ni kat mana? Orang duduk kat tiang-tiang solat tahajud. Ya, bila azan subuh, qomat subuh tuan-tuan, qomat nak solat barulah yang saf pertama baru pakat datang. Pakat tepi nak masuk. Rupanya itulah tasbih dia, itulah serban dia, itulah kopiah dia, itulah spek mata dia yang dibuat cop tadi tu. Masya Allah. Tuan-tuan, hari kedua saya cakap dengan jemaah dia, ya, kita kena tolak setengah jam awal daripada sejam. Kan buka ni sejam, setengah jam tu kita tutup. Maknanya kita sejam setengah awal. Okey Ustaz, steady. Setengah jam kita orang duduk suku tuan-tuan. Bukan depan, duduk suku ni.
Itu dah kira setengah jam, 1 jam setengah awal. Dapat tak sahur pertama? Dapat kali tu. Buka je pintu, saya ajak jemaah saya berlari semua, berlari tuan-tuan. 1 jam setengah subuh berlari tuan-tuan, orang terbiar. Tapi ni sebab apa ni? Nak berebut sahur pertama ni. Tuan, dekat situ baru terkenal ni apa yang Nabi sebut ni. Apa Nabi sebut? Kalaulah kamu tahu pahala mereka yang melakukan azan dan mereka yang berada pada saf yang pertama, nescaya kamu akan berebut untuk melaksanakannya walaupun terpaksa melalui cabutan undian. Terpaksa undi rupanya. Ya, tuan-tuan. Sebab itulah supaya tak berlaku benda tu, jaiz buat jawatan. Muazzin ada jawatan muazzin. Dia tak ada berebut dah. Ya, jadi muazzin boleh sebenar. Insya-Allah. Nabi kata kalau kamu tahu. Jadi ulama mengkaji. Jadi sebesar mana pahala ni tak tahu tuan-tuan. Sebab Nabi tak sebut secara detail, secara khusus apa yang dimaksudkan. Kalaulah kamu tahu, kata Rasulullah, kalaulah kamu tahu pahala mereka yang berada pada saf pertama dan mereka melakukan azan. Kalau tahu tak besar mana? Kita pun tak tahu kecuali yang tadi itulah. Ya, sejauh mana makhluk laungan makhluk mendengar suara azan kita, sebanyak itulah pahala dia, masya-Allah. Ya, maka masing-masing tak tahu. Oleh kerana tak tahu tuan-tuan, iman itulah kayu pengukur kita. Iman itulah kayu pengukur kita untuk membenarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Aku nak rebut juga saf pertama. Walaupun aku tak tahu macam mana betulkan jalan, tapi Nabi kata, kalaulah kamu tahu, hakikatnya tak tahu. Iman kita nak membenarkan. Maka berebut kita datang awal. Sebab apa nak berebut saf pertama? Jadi untuk Bilal muazzin macam mana? Tak boleh berebut. Itu jawatan tetap tuan-tuan. Ya, kita di sini ada buat undian, pelantikan. Waktu pilihan raya, waktu pemilihan tu, ya, lantikkan siapa Bilal kan. Tuan-tuan, seronok Bilal ni, masya-Allah, tabarakallah, ya. Baik, besarnya pahala yang terdapat dalam azan. Seluruh makhluk jadi saksi kepada orang yang melakukan azan. Bukan hanya jin dan manusia, malah haiwan dan makhluk yang tidak bernyawa sekalipun jadi saksi untuknya. Oleh itu kita perlu berlumba-lumba mengamalkan hadis ini, walaupun pada waktu itu kita keseorangan di padang pasir. Sebab apa? Tak ada syarat azan kata mesti kena ada orang. Walaupun tak ada orang, azan dah, masya-Allah, ya. Itulah ibu-ibu ayah, tuan-tuan, jadi kita kongsikan. Mohon buat lipatan dekat situ. Mohon buat lipatan dekat situ. Akan datang kita akan masuk cerita tentang mendengar azan pula, insya-Allah. Ya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini Allah Ta'ala beri kuatan kepada saya untuk saya mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kuatan kepada kita bersama untuk kita mengamalkan, insya-Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkan kepada kami kebenaran itu supaya kami nampak ini benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk kami mengikutinya. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkan kepada kami kebatilan itu supaya kami nampak ini batil dan berikan kekuatan kepada kami untuk kami menjauhinya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.